Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Mariati binti Muhammad Ramli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz. Hari ini, kita meneruskan perbincangan kita dalam bab 8, iaitu tajuk 8.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, diharapkan murid akan dapat menjelaskan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Setelah berlangsungnya pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, negara kita melalui satu perkembangan baharu dalam sejarah demokrasi negara. Kemenangan besar dalam pilihan raya Persekutuan Palang Melayu 1955 membolehkan Parti Perikatan membentuk Kerajaan Persekutuan. Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Majlis Perundangan Persekutuan atau MPP berperanan mengubah Undang-Undang Pentadbiran Tanah Melayu. Telah mengalami perubahan dari segi keanggotaannya. Majlis Perundangan Persekutuan 1948 terdiri daripada Wakil Peringkat Pentadbiran Pusat, Majlis Negeri, anggota Kerajaan Pusat dan ahli tidak rasmi. Komposisi ahli MPP 1948 terdiri daripada 52 orang ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu, 3 orang ex officio iaitu Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Keuangan dan Peguam Besar Persekutuan. 9 orang residen British mewakili 9 buah majlis negeri dan juga 2 orang terdiri daripada wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Malacca. Seterusnya, 11 orang merupakan ahli rasmi yang dilantik dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan, di mana jumlah keanggotaan MPP 1948 adalah seramai 77 orang. Keanggotaan MPP ini telah mengalami perubahan, iaitu ketika tahun 1955, selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, beberapa perubahan berlaku secara berperingkat, iaitu 52 orang merupakan ahli yang dipilih melalui pilihan raya. 35 orang merupakan ahli yang dilantik mewakili kumpulan yang berkepentingan seperti dalam bidang keusahawanan, perhubungan, perindustrian dan pertanian. Seterusnya, 11 orang wakil merupakan menteri besar yang mewakili negeri masing-masing. Dan juga 2 orang wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Malacca, di mana ahli MPP pada 1955 berjumlah 100 orang. Jelas ya anak-anak yang dikatakan perubahan keanggotaan tersebut? Tentang penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Proses penukaran dan pembaharuan ini berlaku secara berperingkat dan mengambil masa. Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Kuasa pegawai British pula kini telah beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Namun begitu, masih terdapat pegawai British yang berperanan sebagai penyelia atau penasihat dalam bidang keselamatan. Sesudah itu, sistem ahli telah dilangsungkan. Keanggotaan MPP ini menyaksikan
memberikan perkembangan penting dalam amalan pentadbiran demokrasi di negara kita. Keadaan ini menggambarkan kejayaan kerajaan persekutuan yang dibentuk dan dipimpin oleh kerajaan tempatan, kerana ahlinya telah dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Ucapan Tunku Abdul Rahman pada Majlis Perasmian Majlis Perundangan Persekutuan pada 31 Ogos 1955. Menurut beliau, dalam ucapannya, beliau telah menempatkan peristiwa ini sebagai hari yang amat penting dalam sejarah majlis ini dan sebuah peristiwa penting dalam perjuangan tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Kesimpulannya, pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan Rakyat Tempatan mula memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran. Pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan juga menunjukkan adanya kompromi melalui perkongsian kuasa di antara kaum bagi mencapai kemerdekaan negara. Maklumat tambahan. Pada 11 September 1959, Parlimen Persekutuan Malaya telah ditubuhkan. Persidangan pertamanya berlangsung pada 12 September 1959 dan dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agung pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tunku Muhammad. Okey, aplikasi KEMAT. Kita uji pengetahuan anda. Terangkan maksud hari yang amat penting dalam sejarah majlis ini. Ini merupakan kata-kata yang diucapkan oleh Tunku Abdul Rahman ketika merasmikan pembukaan Majlis Perundangan Persekutuan MPP pada 31 Ogos 1955. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tunku Abdul Rahman dengan hari amat penting dalam sejarah majlis ini? Apa maksud beliau dengan mengatakan seperti ini? Jadi, berkemungkinan ataupun rasional dari kata-kata ini atau petikan ini, kita boleh katakan yang dimaksudkan dengan hari amat penting dalam sejarah majlis ini ialah kerana majoriti ahli MPP telah dipilih melalui pilihan raya, iaitu rakyat tempatan diberikan peluang untuk memilih sendiri pentadbiran negara. Seterusnya, yang kedua, ada kemajuan ke arah mencapai status berkerajaan sendiri. Bermakna dengan wujudnya MPP, keanggotaannya dipilih daripada rakyat tempatan, dipilih sendiri oleh rakyat penduduk di tanah Melayu. Ini menunjukkan adanya kemajuan ataupun step seterusnya untuk kita mencapai status berkerajaan sendiri, untuk mencapai kemerdekaan. Rasional yang ketiga, pelbagai cabaran dan masalah yang dihadapi pasti boleh diatasi dengan adanya semangat muda, kesabaran, sokongan ahli MPP dan rakyat. Kerana apa? Melalui pilihan raya dan pelantikan anggota MPP membuktikan wujudnya kerjasama, wujudnya sikap tolak ansur yang membuktikan ada sifat perpaduan di kalangan negara kita. Jadi, tidak mustahil jika ada cabaran-cabaran yang mendatang, kita boleh atasi kerana kita saling bekerjasama. Bukan sahaja rakyat berbilang kaum bekerjasama, tetapi juga wujud kerjasama di antara pemimpin dan rakyat. Rasional yang seterusnya, kewujudan MPP membuktikan semua lapisan masyarakat tanah Melayu mempunyai keinginan dan cita-cita yang sama, iaitu mencapai kemerdekaan. Jadi kewujudan MPP ini merupakan bukti, menjadi bukti sikap toleransi dan kerjasama kaum di negara kita. Selain itu, anak-anak murid boleh tambah idea sendiri. Apa jawapan yang rasional, yang menetapkan, yang boleh menjawab, yang memberi makna kepada kenyataan Tunku Abdul Rahman ini, maka boleh diterima. Ini yang saya katakan hebat.
Sekian, terima kasih daripada Cikgu Aziz. Bertemu lagi di lain masa. Terima kasih. Bye-bye.